Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dengar suara kau? Dengar tak? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat yang diberikan. Baik. Ni ada silap sikit ni kat aspek ni, tajuk tak ubah. Betul kan? Baik, alhamdulillah. Pertama, seperti biasalah, jazakumullah khairan katsira, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia dan memberikan sokongan yang berterusan kepada kami di Akademi Tadabbur Malaysia untuk kita pengajian ilmu Islam ini. Dan untuk kali ini wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu masuk siri yang ke-38. Apa anda? Ya. Betul doktor, 38. Okey, 38. Tajuk tu ada silap tu. Tajuk tu ada silap sikit. Okey. 5 ayat 51 kita dah bincang pada minggu yang lepas. Kan, dan yang untuk minggu ini ialah 51, 54 dah, 57. Kan? Ayat yang ke tajuk adalah saya rasanya sebelum posting ni baik. Tajuk untuk pada malam ini ialah suri ke-38 surah Al-Maidah ayat 57 berkenaan dengan jangan kamu jadikan pemimpin orang yang mengejek agamamu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 57. Lain nampak low. Okey ke lain sekarang ni? Okey doktor. Tadi ada putus-putus sikit doktor. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu dinakum huzuwan wa la'iba la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Jangan kamu mengambil, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu allazina ittakhadhu dinakum, orang yang membuat atau orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan ejekan. Sini tulis buah ejekan. Bahan ejekan, wala'iba dan permainan.
Antara orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, maknanya ahli kitab, wal kuffar awliya, dan orang kafir itu, la tattakhizu al awliya. Ini maf'ul duduk sini. Kan, maknanya yang kena buat. Jangan kamu mengambil awliya, wali ataupun pelindung ataupun pemimpin. Siapa dia? Inilah dia. Baik, sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhuzu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpin orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, iaitu siapa dia? Orang yang telah diberi kitab sebelumnya, iaitu ahli kitab, dan juga ialah wal kufar dan orang kafir, iaitu orang musyrik, awliya. Taqullah, bertakwa dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ada keluar sini, internet connection unstable. Kita cubalah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Dan apa dia punya kepentingan ataupun justifikasi ayat yang berikutnya, 58. Wa iza nadaitu milas solah, apabila mereka disuruh untuk mendiri atau mengerjakan solat, ittakhazuha huzuwan wa la'iba. Mereka mengambil, maknanya mereka mengerjakan solat itu dalam keadaan huzwa, mengejek-ngejek, dan juga la'ibah, mempermain atau mempersenda-sendakan solat tadi. Bi'annahum qaumun la ya'qilun. Bi'annahum qaumun la ya'qilun. Seolah-olah yang demikian itu adalah kerana mereka benar-benar kaum yang la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Baik. Apa yang kita dapat di sini? Kan? Dan ayat ini pun dah ada perihal pemimpin, kan? Pelantikan ataupun pemilihan, mengangkat pemimpin kita dah ada. Cuma ayat ini dia lebih khusus kepada orang yang mengejek agama Islam. Kan? Baik. Dalam beberapa ayat yang terdahulu ada dinyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman, kerana seruan ini adalah allazina amanu. Kan, seruan allazina amanu yang disuruh kepada allazina amanu, orang yang beriman. Kita sedia maklum bahawa level ataupun tingkat orang Islam ni ada 5 dah. Yang pertama, yang paling bawah adalah Muslim. Kan, yang kedua ialah mukmin, yang ketiga ialah muhsin, yang keempat ialah lapis keempat ialah muslih, dan yang paling tinggi adalah muttaqi. Baik, jadi ditujukan kepada allazina amanu, kepada orang beriman, kerana orang beriman, kita flashback balik bahawa di sana ada tanggungjawab tertentu yang mana mereka mampu untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab tadi, sama ada tanggungjawab tadi, perintah tadi itu wajib ataupun sunat. Baik, jadi dalam ayat-ayat yang terdahulu kita juga maklum tadi Allah menegah atau melarang orang yang beriman untuk melantik atau memilih allazina hadu, orang Yahudi, dan juga an-nasara, orang Nasrani sebagai pemimpin. Mungkin tuan-tuan ingat lagi dalam kuliah kita minggu lepas, sebab apa orang mukmin, orang Islam di Madinah perlukan kepada sokongan dan kerjasama dengan golongan Yahudi di Madinah. Di awal hijratul Rasul, kan, umat Islam belum stabil lagi dah, masih lemah, maka mereka perlukan kepada sokongan dan dokongan ataupun kerjasama daripada masyarakat tempatan yang terdiri dari konteks Arab. Kita maklum bahawa Nabi SAW apabila tiba di Madinah, antara langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah ialah apa dia? Akha, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, dan juga antara Muhajirin dengan Ansar. Kan, Aus dan Khazraj dua kabilah besar,
Kan? Itu yang menjadi yang induklah di Madinah tadi itu, dan juga mempersaudarakan antara golongan ataupun penduduk tempatan Madinah dengan imigran, muhajirin. Bila sebut imigran ni nampak pelik. Walhal muhajirin itu sama je. Baik, ini kerana segelintir orang beriman lantik mereka sebagai pemimpin. Mereka yakni orang mukmin tadi itu hendaklah melantik orang yang berhati bersih. Nak carilah orang yang berhati bersih dan tidak sekali-kali melantik orang yang pura-pura beriman. Zahirnya tampak beriman, namun batinnya tidak. Itulah golongan munafik, kan, yang ada di Madinah. Yang ni susah, kan, untuk dikenal pasti. Baik, larangan melantik golongan apa ini, golongan mana? Golongan yang zahirnya Islam, kan, batinnya tidak, yang kita kenali sebagai golongan munafik. Termasuklah juga dengan golongan orang yang diberi kitab dalam ayat yang disebutkan tadi, allazi na'utul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab utama dalam ayat yang disebutkan ini ialah mereka ejek orang beriman dan memusuhi agama Islam. Kita tengok balik, kan, sebagai apa ayat yang frasa ayat yang pertamalah lepas daripada ya ayyuhallazina amanu la tattakhudul ladzina takhuzu dinakum huzwan wa la'iba. Jangan kamu ambil orang yang mengambil agama kamu itu ikan dan juga permainan. Baik. Imam Ibn Katsir ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau, dia kata, okey, saya nukilkanlah. Yang demikian itu merupakan peringatan agar kaum muslimin tidak berlindung kepada musuh-musuh Islam. Siapakah musuh Islam? Musuh Islam ialah al-Yahudu wan Nasara. Dan walan tardu ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, sekali-kali mereka tidak akan redha kepada orang Islam, sehinggalah umat Islam tadi ikut mereka, kan? Ikut mereka seinci demi seinci, sejengkal demi sejengkal apa yang mereka lakukan, sehinggalah umat Islam itu rosak segala-galanya, termasuklah akidah, kan? Kalaulah tidak masuk agama mereka, kita maklum tak bagaimana liciknya gerakan Kristianisasi. Rosak. Baik, jadi tidak berlindung kepada musuh Islam dan juga sekutunya dalam kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga kaum musyrikin. Kan, kaum musyrikin yang menjadikan syariat Islam itu suci, muhkam ataupun tegas, dan syariat Islam ini mencakupi segala kebaikan dunia dan akhirat. Sebab apa? Mereka jadikan Islam ini sebagai bahan ejekan. Mungkin kalau kita boleh buat lawak, kan, boleh dipersenda-sendakan, kan, menurut keyakinan dan pandangan mereka yang rosak. Baik, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, seorang tokoh reformis daripada Mesir, dalam tafsir dia Mahasin At-Ta'wil, dia kata huzwa ini, perkataan huzwa dan la'ibah. Perkataan huzwa ialah mengambil mudah ataupun mengambil ringan. Sangat, kan, jadi tak kisah, kan. Manakala la'ibah daripada maknanya daripada la'ibah ni main, kan. Dan maksud dia ialah mempersenda-senda atau mempermain-mainkan sesuatu, iaitu perkara agama ataupun isu agama. Kita tengok ini zaman dulu. Zaman hari ini ada tidak orang yang mempermain-mainkan ataupun mempersenda-sendakan? Ada. Dia dua perkara tak. Yang pertama ialah mempersendakan, kan. Kalau dulu ada, tak tahulah, cara solat dalam YouTube tu banyak, kan, dalam media sosial banyak video klip yang memaparkan perihal orang yang
solat yang tidak menepati kaedah dan tata cara sebagaimana yang digariskan ataupun disyariatkan dalam Islam. Mungkin tuan-tuan pernah tengok. Cara ada yang angkat tangan bergulung pun ada kan, dengan kakinya sekian macam-macam kan. Jadi mungkin tata cara solat dalam Islam ataupun memang dia ada masalah mental. Kalau ada masalah mental tak apalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan, ampunkan beliau. Tapi kalau kalau tidak ada masalah mental, memang mentalnya sihat dan sakit hati, dendam dan seumpamanya kepada Islam dan umat dia, maka tunggulah pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik, artinya dilarang keras kepada orang yang beriman untuk mengangkat, memilih orang yang ada ciri tadi. Dalam kita perhati tengok dalam konteks hari inilah tuan-tuan. Kan, ciri mengambil mudah perihal agama. Bukan mempermudah, lain kan. Tak, mempermudah betul, kita kena mempermudahkan. Ya, tapi perihal mengambil mudah ni jadi seolah-olah tak berapa kisah. Perihal tata cara apa kita kata at-taharah. Kan, at-taharah ni misalnya orang yang ada masalah kencing tidak lawas berat tentang perihal kencing tidak lawas ini, kemudian dia berwuduk, maka air kencing tadi itu masih menitis kan. Bila masih menitis dan juga melekat pada pakaian, maka apa yang berlaku? Disebabkan oleh kejahilan ataupun juga ketidakcanaan, ketidakpedulian sebahagian daripada masyarakat kita. Saya ingat lagi ustaz saya sebut masa belajar di sekolah Arab Muhammadi dulu, sekolah Mahad Muhammadi dulu, bab mandi wajib. Benda ni kadang-kadang orang Melayu ni dia jadi tabu. Kan, tak boleh dibicarakan secara terbuka. Walhal fiqh dalam Islam memang jelas. Okey, contohlah bab mandi wajib ni, kalau mandilah habislah satu tangki air pun, apabila tidak diratakan air, terutama pada tempat-tempat tertentu seperti tempat lipatan kan, lipatan kemudian celah-celah kan, maka tidak, mandi hadasnya tidak sah. Dan bila mandi hadas tidak sah, ibadah seperti solat maka tidak sah. Sebab apa? Puncanya ialah barangkali sebahagiannya mengambil mudah. Tak apa, mandi je. Kan? Mandi yang kita mandi hari-hari ini adalah tak sama dengan tata cara mandi hadas ataupun mandi wajib. Kan? Kalau kita panggil mandi wajib, mesti meratakan air ke seluruh tubuh badan, termasuklah juga tempat-tempat yang berlipat dan seumpamanya. Kan? Benda-benda begitulah. Baik. Jadi, dan juga suka mengejek. Suka mengejek dan mempersendakan ajaran Islam. Ini kita boleh lihat. Kan, orang yang mempersendakan ajaran Islam. Banyaklah tak. Baik, berdasarkan kepada ayat di atas, ayat 57 tadi, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Kan? Baik. Jadi orang yang beriman dilarang pilih. Ini ulang balik. Baik. Dan dilarang memilih mengangkat orang yang mengejek agama Allah. Siapakah orang yang ejek agama Allah? Kalau dulu okey, kita clear orang Yahudi, orang Nasrani dan golongan munafik. Mereka mendirikan solat dalam keadaan kusala. Dalam keadaan bermalas. Malas sebab apa? Sebab mereka ni solat depan orang saja. Nak tunjukkan ri'a an-nas. Kan? Mereka nak tunjuk bahawa mereka ni solat. Baik. Jadi antara soalan yang agak rare lah kan pada malam ini, adakah ia ataupun mereka tu dalam kalangan orang Islam ataupun mereka bukan Islam? Kalau dalam kalangan orang Islam, ada orang Islam yang mengejek-ngejek, yang mempersendakan perkara kerana Islam nanti susah cari makan.
Kalau laksana undang-undang Islam nanti begitu, nanti begini, contohlah. Kerana mereka dia tidak yakin kepada akan keunggulan, akan keadilan sistem yang ada dalam Islam. Umum mengetahui bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani ini memang sentiasa memusuhi Islam. Bab kata tadilah, mereka tidak akan reda sekali-kali dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran. Kan? Orang Yahudi dan Nasrani memang tidak akan reda selamanya. Tidak nama Yahudi, tidak nama Nasrani. Tu Ustaz, ada yang perlu Islam, Yahudi, memanglah ada lah yang perlu Islam, tapi hanya segelintir saja. Kan? Kita bercakap atas dasar umum, memang mereka ni tetap memusuhi, kan? Tetap memusuhi Islam dulu, kini dan selamanya. Baik. Dan latar belakang sejarah memperlihatkan adanya kerjasama ketika yang mana masa tu umat Islam masih lemah. Ini kita flashback balik minggu lepas. Namun sedikit demi sedikit golongan Yahudi lah terutamanya yang jenis spesifik lah kepala ni mula ingkar persefahaman, perjanjian kan yang dimeterai dalam piagam Madinah tadi, menyebabkan mereka ni diusir keluar daripada Madinah, yang menyebabkan mereka ni diusir keluar daripada Madinah. Baik. Ada beberapa bentuk ejekan. Kan? Sebab bila kita baca ayat ini tuan-tuan, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang yang maknanya mempersendakan, orang yang mengolok-olokkan, orang yang mengambil mudah terhadap ajaran Islam, kan? Dan juga allazina utul kitab, ada kufar dan orang kafir sebagai kawan, sebagai pelindung kamu, sebagai pemimpin kamu. Baik. Jadi dalam bab azan di sini, beberapa bentuk ejekan yang mereka lakukan terhadap Islam, antaranya ialah mengejek lawungan azan yang berkumandang. Kan, mereka kata apa? Macam suara keldai. Pernah dengar kalau yang pergi ke negara Arab, dia mungkin akan belajar di Mesir tahun 1 lah. Kan kita azan di Malaysia ni azan yang baik, bila sampai di Mesir, azan sebahagian tempat ataupun masjid ni memang straightforward. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan sama juga macam takbir raya. Kan? Yang bagus-bagus, maknanya yang apa kita kata apa macam Mekah, macam Madinah, ada sama juga macam kita. Kita tidak nafikan. Tapi sebahagiannya begitu, kan? Jadi mungkinlah apatah lagi dengan suara garau oleh muazzin itu mereka menyamakan dengan suara keldai. Kan? Bunyi macam tu tak? Mungkin tuan-tuan pernah dengar lah. Kalau tak pernah dengar, okey, cari dalam YouTube tu, tarik suara keldai keluarlah. Tengok, oh macam ni suara himar ataupun suara keldai. Dan orang Arab, kalau kita marah dia, kalau kita kata mu ni himar, dia marah. Dia cukup marah bila kita kata kamu ni himar. Sensitif dalam masyarakat Arab lah, di Mesir, di negara lain saya tak tahu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, majlis ilmu kita ni dibawakan secara langsung melalui perseriman audio oleh Akademi Tadabbur Malaysia, melalui Facebook Akademi Tadabbur Malaysia dan juga Zoom. Kan? Baik. Okey, mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang orang yang beriman melantik pemimpin dalam kalangan orang yang ejek dan mempersendakan agama Islam? Sebab apa? Kalau orang kafir tu okey, tak apalah. Kita kata okey, kita off lah. Kan? Kita off. Kecuali dalam konteks politik pilihan raya ada justifikasi yang mana sebahagian daripada ulama, ini kita dah bincang pada minggu lalu, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengharuskan akan pemilihan
calon-calon yang bertanding ataupun juga melalui pelantikan dalam majlis misal kata PBT lah, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya, kan, bukan majoriti. Untuk nak meraihkan akan ada kawasan-kawasan tertentu, misal kata kawasan yang non-Muslim, ini kawasan Siam, ini kawasan Cina, ini kawasan India dan seumpamanya. Itu tidak jadi isu lah sebab mereka bukan pemimpin utama. Baik, siapa yang lantik mereka sebagai pemimpin, maknanya tidak ada kemuliaan bagi dirinya. Ini berat ni. Kan? Kalau yang dilantik itu satu hal lah. Maknanya kalau kita sendiri pun yang melantik orang yang suka mengejek, suka mempersendakan agama. Yang kita takut apa dia? Benda-benda dia akan balik. Kan? Pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Antara yang mempersendakan agama hari ini ialah menyebarkan hadis palsu secara tak langsung. Kan? Walaupun asal ayat ini berkenaan dengan perihal mengejek lawangan azan. Kan? Cerita macam-macam. Allahu Akbar. Letih kata. Tak. Jadi dia sebenarnya telah menghina agama Islam itu sendiri secara tanpa dia sedar. Dia hina agama dia. Tanpa dia sedar. Macam juga dari sudut pakaian. Kan? Muslimin tak berapa nampak sangat, tapi kalau muslimat yang pakai yang tak cukup kain tu, Allahu Akbar, kan? Bermakna dia sendiri menghina agama dia, menghina tata cara berpakaian dalam agama, seolah Islam membenarkan. Kan? Walhal tak tahulah atas dasar apa. Atas dasar apa hari ini nak kata tak tahu bahawa Islam mewajibkan menutup aurat, rasanya semua orang tahu. Cuma dari sudut sedar tak sedar, itu sahaja. Tak apalah, aku muda lagi, kan, sempat lagi taubat tak? Yang tu lah, kan. Ejekan dan sendak kepada ahli kitab, khususnya orang Yahudi. Baik, ini jelas ketika Quran diturunkan kepada Nabi SAW, Al-Quran itu sebagai huda linnas, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk kita baca Quran, kan, untuk dapat apa? Untuk dapat petunjuk, untuk dapat ilmu. Kita baca mula-mula lagi. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada syak ragu padanya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan kalau orang takwa, dia akan rujuk kepada Quran. Campur hadis sekali lah. Kan? Orang yang bertakwa, dia akan rujuk kepada Quran dan hadis untuk panduan kehidupan dia. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, dia nak rujuk apa? Dia jadi apa? Apakah kita boleh panggil muttaqin? Tidak. Kan? Kerana Allah dah sebut dah. Awal-awal Quran lagi dah dalam surah Al-Baqarah, kan? Ayat awal lagi. Hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran itu menjadi rujukan, menjadi petunjuk kepada golongan yang mahu dirinya sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita ni acah-acah, kita nak jadi baik. Tak apalah, kan, kita usaha untuk kita ni jadi baik. Saya pun tak apa baik, Ustaz. Kan, tak apa. Kan, mana kita usaha. Memang kita manusia yang sentiasa melakukan salah dan silap. Baik. Quran diturunkan sebagai petunjuk tadi kepada kita umat Islam sampai hari kiamat. Kan? Timbul satu ketika dulu masa saya belajar 80-an pun Quran ini hilang, cetakannya beberapa muka surat hilang. Ambil iktibar bahawa ayat-ayat yang hilang tadi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam. Ada tempat saya pun dia pasti bekai.
Di kampung baru adalah dulu. Diceritakan oleh kawan-kawan kan. Betul tak betul tak tahulah, kita kira kita percayalah kan. Memang ada sahabat-sahabat pergi tengok. Baik. Jadi Quran ialah kitab yang memperbaiki akidah manusia. Kan? Sebab dalam Quran disebutkan, contohnya yang kita baca dalam surah Al-Kahf. Al-Kahfi ayat akhir sekali. Ayat akhir sekali apa dia? Kan? Betapa pentingnya kita jaga diri kita dalam konteks ibadah supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena kenal ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, kan? Contohlah tak. Jadi perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah supaya akidah kita ni terpelihara, terjaga, suci, bersih daripada sebarang unsur yang boleh merosakkan dan membatalkan akidah. Kalau tidak, sia-sia je. Kan? Sebab dia baiki akidah. Kan? Wahada yuwahidu, tauhid dan mengesahkan Allah. Tak boleh sembah Allah pada masa yang sama sembah benda lain. Maka dia akan jadi musyrik, dan orang yang menyekutukan Tuhan. Kan? Dan jamaknya adalah musyrikun. Kan? Dan Al-Quran juga tuan-tuan, kita maklum, dia membangun masyarakat, membina masyarakat dan peradaban. Bagaimana kan, nak buat kereta, nak buat kapal terbang memang tak ada dalam Quran, tapi afala taqilun, mengapa kamu tidak berfikir? Afala tatadabbarun, mengapa kamu tidak perhatikan yakni sekeliling kamu dan sebagainya, kan? Jadi menggesa akan penggunaan akal yang maksimum. Kita fikir, tengok burung terbang, aku pun nak terbang dan sebagainya lah. Dan juga Al-Quran mengajar kita supaya kita tidak memohon pertolongan dari kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melalui zaman gelap, kan, zaman animism dan juga tahun-tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an pun tentang ramainya banyaknya aktiviti perdukunan. Sakit sikit jumpa Tok Bomoh, pergi jumpa dukun. Contohlah, kan, ini yang berlaku dalam masyarakat Melayu pada era ataupun pada zaman tersebut. Masuk tahun 80-an dah mula kurang, kan. Jadi benda ni baru lagi, masih maknanya dalam 50 tahun, 60 tahun masih lagi baru. Nak bersihkan masyarakat kita daripada saki-baki kepercayaan akidah yang karut marut dan yang sewaktu dengannya. Dan lain-lain ini masih lagi terikat erat dan diamalkan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Baik, dan Al-Quran juga menegaskan serta melarang umat Islam minta bantuan dan pertolongan daripada orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang kufar ataupun manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam pada itu, Islam sebagai agama yang syumul, Islam sebagai agama yang komplit dan komprehensif, macam-macamlah istilah yang diberikan oleh manusia. Islam progresif lah, Islam yang dinamis lah dan sebagainya. Yang penting ialah Islam itu satu agama yang membawa kemajuan kepada manusia, kan? Sebab dia sentiasa menggerakkan minda manusia untuk berfikir. Bukan hanya sekadar ibadah sahaja, diturunkan Iqra, bacalah. Bukan hanya sekadar 3M, tahu membaca, menulis dan mengira, tapi lebih daripada itu, kan? Lebih daripada itu untuk menjadi umat yang terbaik. Baik, jadi antara lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada umat Islam ini supaya juga ada sikap toleransi. Tolak ansur lah, kan? Dulu tolak ansur tak? Toleransi sesama manusia. Walaupun dia
beragama ataupun berbeza agama, kita boleh hidup, kan, selagi dia tidak membawa ancaman kepada diri kita, kepada agama kita, dan juga membaiki hubungan ataupun muamalah sesama manusia, termasuklah dengan ahli kitab. Dan ahli kitab ni kita maklum, kan, Yahudi dan Nasrani. Larang umatnya melantik mereka sebagai pemimpin, yakni pemimpin utama. Pemimpin utamalah dalam negara kita, kerana di samping ada umat Islam yang lebih mampu. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua lah, ayat 58, berkenaan dengan azan. Ayat 58 berkenaan dengan azan ini, wa iza nadaitum ila solah, apabila mereka diseru, apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan solat, wa iza nadaitum ila solah, apabila kamu seru mereka untuk solat, ittakhazuha huzuwan wa la'iba, mereka menjadikannya solat tadi itu, ni dhamir ni balik kepada solat, mereka menjadikan solat itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Kerana mereka kaum yang benar-benar tidak mahu guna akal mereka. Baik. Jadi poin di sini ialah, kan, daripada ayat ini menunjukkan akan pensyariatan azan sebenarnya. Kan, mungkin kita baca dalam hadis Nabi saja, kita memang adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan secara rinci, detail perihal azan ini, kan. Dan Quran tak sebut. Quran ada sebut, kan, Quran ada sebut. Quran ada menyebutkan inilah dia, kan, wa iza nadaitum, apabila kamu menyeru mereka untuk mendirikan solat. Baik, kota Madinah dan azan solat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata azan tidak dikumandangkan di Mekah sebelum hijrah. Solat telah ada, kan, berlakunya peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Di Mekah bukan Nabi di Madinah, bermakna kefarduan solat adalah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Baik, tapi walaupun tidak ada azan, kan, solat tetap didirikan. Sebaliknya mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam terawal di Mekah pada masa itu menggunakan seruan as-salatu jami'ah. Kan, as-salatu jami'ah. Kita tengok tuan-tuan ada dari sudut misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun pertama secara siri, secara perlahan, kemudian secara terbuka, kan, mendapat penentangan daripada pembesar-pembesar dan juga musyrikin Makkah pada masa itu, kan. Baik, jadi nak solat, azan belum disyariatkan pada masa itu, mana era Makkah. Lalu as-salatu jami'ah, bukannya hayya 'ala solat, as-salatu jami'ah disyariatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan hijrah pun kita maklum juga, kan, pada awalnya kiblat umat Islam bukan di Kaabah, tak, bukan menghadap ke Kaabah tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Belum lagi, kan. Okey, selepas peristiwa di Masjid Qiblataini, tukar kiblat daripada kalau kita panggil utara lah, tak, ke Baitul Maqdis ni, tukar tune pusing ke arah selatan, kan, sebab Madinah ni berada di sebelah utara Mekah. Jadi pusing 180 darjah lah lebih kurang, kan, pusing, okey, menghadap ke Makkah, kan, ke Kaabah, baik Masjid Qiblataini, dan daripada situlah mula akan pensyariatan laungan azan, kan, laungan azan, dan seruan as-salatu jami'ah ini ialah sebagai seruan untuk berjemaah.
iqamah. Baik. Dan Nabi SAW menghayati azan sepenuhnya, sehingga dilihat oleh beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Zaid, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan keistimewaan azan ini. Apa istimewanya azan, tuan-tuan? Dan juga Nabi SAW dengan azan pada malam Isra' dan Mi'raj. Baik. Azan ini memanglah ada riwayat yang menyebutkan bahawa kalau tak silap saya lah, Abdullah bin Zaid ini dapat mimpi kan, kemudian keesokan paginya dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, malam tadi aku tidur bermimpi laungan azan. Dia pun sebutkanlah kan, bacakanlah kalimah azan tadi. Okey, bahasa kita ini Nabi endorse kan. Baik. Dan ada bukan perihal lafaz azan ini. Perihal lafaz azan ini menjelang waktu solat, Abdullah bin Zaid sentiasa bagi tahu Nabi, begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Dan Nabi SAW meminta Bilal bin Rabah melakukan azan. Dan pada masa hayat Nabi, muazzin Rasulullah SAW itu ada 2 orang ada. Yang pertama siapa, tuan-tuan? Siapa yang pertama? Yang kedua? Siapa dia? Baik. Balik semula kepada cerita azan. Kan? Cerita azan ni memang menjadi persyariatan. Ada hadis Nabi berkenaan dengan lafaz azan. Okey, lafaz azan bin Ummi Maktum kan. Baik. Jadi kalau dalam konteks solat subuh, kan, dalam konteks solat subuh ini yang mula-mula kalau tak silap saya lah, Abdullah bin Ibnu Maktum dulu melakukan azan dan kemudian disusuli oleh Bilal. Betulkan saya kalau saya silap lah. Jadi kalau solat subuh ni 2 kali memang dah bermula daripada zaman Nabi SAW lagi. Kan? Kita di Malaysia belum. Kalau di Saudi, di Malaysia ada, di Pulau Pinang setahu saya dilakukan azan lebih awal, lebih kurang tak tahulah, mungkin setengah jam ke ataupun sejam daripada waktu. Kalau hari inilah subuh masuk pukul 6 pagi, maka pukul 5 pagi dilakukan azan sebagai reminder. Mungkin pada ataupun juga Jabatan Agama dah maklumkan. Cuma bila bangkit ini dah ada jam, tengoklah pukul 5 ke pukul 6 ni. Berbanding dengan zaman Nabi SAW, zaman yang belum ada jam. Yang zaman belum ada jam, jadi dia tengoklah kalau musim panas ataupun musim sejuk. Musim panas mudah nak detect lah cuaca ni kan. Ada pun musim sejuk agak payah sedikit. Baik, jadi dilakukan azan lebih kuranglah maknanya dalam setengah sejam lebih awal, dan ia masih lagi berlaku sampai hari inilah kan. Kalau kita pergi di Mekah, di Madinah dan sebagainya, kita akan dapati muazzin masjid melakukan azan. Yang pertama ialah azan untuk peringatan kan, kejut bangun, dan yang kedua ialah azan masuk waktu kan. Cuma kan dilakukan kalimah as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Baik, apakah jawapan kepada baik azan ataupun kalimah azan tadi? Kan ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahawa iza sami'tumul muazzin, apabila kamu mendengar muazzin,
atau yakni azan kan. Nabi menggunakan istilah muazzin. Muazzin ini orang Melayu panggil Bilal kan. Muazzin adalah tukang azan. Faqulu ma sami'tu, maka katakanlah, iaitu jawablah sebagaimana yang kamu dengar. Jadi bila kita dengar azan, kita jawab azan muazzin melaungkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun ikut dan sama. Sampailah kepada as-salatu khairum minan naum. Kan? Ada sebahagiannya mengekalkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Kan, kalau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Dan itu antara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pun sadaqta wa barakta, kalau tak silap saya tidak ada riwayat yang sabit dan sahih. Kan? Tidak mengapalah. Benda yang sebegini ni. Baik, sebagai rumusan dan kesimpulannya pada malam ini, baik, yang pertama ialah ayat 57, sebagai orang yang beriman, kita kena usaha untuk buat segala perintah Allah dan Rasul, dan pada masa yang sama menjauhi segala larangannya, dan juga usaha untuk menjauhi golongan ingkar. Kita cuba kena pasti kan, golongan hari ini golongan yang mempersendakan agama. Dalam media sosial ni banyak. Yang terbaru pun ada. Tak kira yang ni retih. Datuk Isa bertaubat dah. Kan? Buat lagi tak? Mak dia pesan pun tak dengar juga. Contohlah. Mungkin tuan-tuan boleh tahulah siapa tak. Kan? Jadi kita doakanlah. Kan? Doa tetap doa tak. Mungkin kita tak suka. Satu hal lah. Tapi doa tetap doa supaya manusia tadi itu berubah. Tak kira yang duduk dalam industri hiburan ke ataupun yang orang awam ke, kita doa supaya manusia seluruhnya mendapat hidayah dan komit dalam melaksanakan tuntutan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Baik, yang kedua ialah seruan azan mula disyariatkan, yang dah disebutkan tadi. Terdapat beberapa keutamaan. Azan ini. Yang pertama ialah, ini ada, saya tidak sebutkan hadislah di sini, saya ambil intipati saja. Syaitan akan lari bertempiaran apabila azan dilaungkan. Terutama masa PKP. Kan, kita dah 2 tahun dalam tempoh PKP dan mungkin setahun pertama masjid dan surau pun tutup. Tidak ada laungan azan. Jadi nak tak nak, rumah kena laungkan azan. Kan, mungkin dalam 6 bulan pertama saya tak ingatlah masjid dan surau ditutup. Kan. Saya tengok mungkin dalam separuh yang kedua tadi tu AJK surau saja yang boleh hadir dah. Kan. Baik. Jadi nak tak nak kena laungkan azan, sebab hikmah dia ialah syaitan akan lari bertempiaran apabila azan dikumandangkan. Kalau kita ambil ginilah tuan-tuan, tempat yang paling timur dalam Malaysia ni, okey, di mana? Area Kuantan lah kalau kita ambil peta Malaysia ni, kan, sebelah paling timur. Kemudian bila masuk waktu, kan, okey, dilaungkan azan. Kemudian mungkin gerak dalam 10 km, 10 sampailah kepada tempat yang Pinang, Langkawi, kan, contohlah. Jadi apabila dilaungkan azan tadi itu berturutan. Boleh faham tak kan? Berturutan. Jadi syaitan akan lari tempat yang tidak ada masjid dan surau, tempat yang tidak ada laungan azan. Kan, yang tak sampai. Contoh paling mudah. Highway. Kan? Highway tak ada surau, tak ada masjid. Kalau kita jalan-jalan biasa, jalan persekutuan, jalan, kan, ada surau, ada masjid, kan. Jadi highway tidak ada. Jadi tidak ada. Begitu juga dengan laluan, mungkinlah ladang kelapa sawit, satu perjalanan yang agak jauh lah jarak tadi, kan, melalui ladang kelapa sawit. Jadi tempat yang tidak ada laungan azan, dan tempat itu berpotensi untuk mereka duduk.
Kan justru orang katalah tempat yang agak kerah ke, kan, duduk di tempat-tempat yang sebegitu kerana apa? Kerana mereka tidak mendengar laungan azan, tidak ada gangguan. Mungkin pada sebahagian orang lah, yang waktu subuh dah, okey, so azan subuh. Hari ni subuh lewat tak apalah, kalau time subuh awal 5.40, subuh aku nak tidur pun payah. Kan? Nak rumah tak jauh lah daripada surau. Kan? Kalau hari Sabtu Ahad lah contohlah, aku nak tidur pun ada gangguan. Kan? Baik, jadi syaitan akan lari ke tempat yang tidak didengari laungan azan. Dan yang keduanya ialah muazzin akan diampuni dosa. Ini untung ni. Muazzin akan diampuni dosa kalau begitu pihak surau ataupun masjid kena pasang speaker yang boleh yang kuat lah, kan, sound yang besar. Kan? Contohlah kata tak, contohnya di Mekah, kan, di Mekah, di Madinah ni, dia punya amp tadi tu, dia punya speaker ni memang cukup kuat. Jadi sepanjang jarak yang didengar tu berapa? 1 kilometer ke, 2 kilometer ke, maka saksinya ialah yabisin. Semua makhluk yang kering, yang basah menjadi saksi akan laungan azan tadi. Lipah ke, ulat ke, burung ke, whatever lah, yang kering, yang basah, yang beku jamat seperti batu, kan, air yang mengalir di sungai dan lain-lain, semuanya menjadi saksi, tapi mereka tidak boleh dan tidak dapat menghadiri solat berjemaah tadi. Bayangkan, kan, kalau cengkerik katak datang ke surau, kan, kalau kita boleh berbahasa dengan bahasa haiwan, kan, tiba-tiba katak kamu datang, dia kata aku nak sembahyang. Kita maklum bahawa mereka tidak ada taklif, yang ada taklif ialah manusia dan jin sahaja. Tapi mereka menjadi saksi, kan, sama ada makhluk yang disebutkan dalam hadis tadi, makhluk yang yabis, yang kering, dan juga yang basah, dan juga setiap orang yang hadir solat dicatatkan 25 kali solat. Kan? Bukan setakat yang berjemaah tu, yang 27 darjat tu satu hal lah. Tapi dicatatkan, 25 kali solat dan diampuni dosanya selama antara azan dan iqamah. Ini keistimewaan siapa? Keistimewaan muazzin. Kalau gitu kita pakai bubuk lah. Tidak. Kan? Ini muazzin. Kan? Istimewanya muazzin. Dan juga satu lagi tuan-tuan, ada dalam satu hadis sahih riwayat Ibnu Majah bahawa Nabi SAW ada menyebutkan Rasulullah SAW Nabi ini minta ampun kepada orang yang berada pada saf yang pertama tu 3 kali. 3 kali artinya Nabi minta ampun. Nabi ulang 3 kali. Kalau kat bahasa kita ginilah kita kata, ya Allah ampunkan orang yang berada sah yang pertama. Yang kedua, kan, ya Allah ampunkan orang yang berada pada sah yang pertama. Kali ketiga, ya Allah engkau ampunkanlah orang yang berada pada sah yang pertama. 3 kali, kan, Nabi SAW istighfara li safil awal kepada orang yang berada pada sah depan sah yang pertama. Untung tak? Jadi sah pertama siapa? Termasuklah Bilal. Orang kita panggil Bilal. Dan juga kita lah, kan, berusahalah untuk berada pada saf yang pertama kerana insya-Allah mudah-mudahan kita dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan dalam hadis yang sama juga, Nabi istighfar juga mohon keampunan kepada kalau kita tukarkan kepada currency lah, duit lah kata dak, nilai ataupun unit lah, kan,
Jadi kalaulah perkara berat ni, artinya kalau diampunkan dosa tadi itu 1 kilo. Bermakna orang yang solat pada solat maghrib umpamanya, yang dia duduk sah depan, jadi dia dapat penghapusan dosa sebanyak 3 kilo. Nampak tak? Sebagai contohlah analogi mudah. Dan orang yang berada pada saf yang kedua, dia akan dapat penghapusan dosa 1 kilo. Orang yang ketiga, nahi tak ada apa. Oh, kalau begitu aku kena usaha untuk berada pada saf depan kan pada setiap waktu solat. Justru ini juga benda-benda yang simple je, teknikal. Kan kalau ada anak-anak lah yang belum balik ke kan, okey, dia duduk sarpan kan. Slow talk lah dengan mereka. Mungkin kalau kita kalau dah qomat dan kalau sebelum kita boleh ajar ataupun juga selepas daripada solat tadi kita pun slow talk lah kan dengan anak tadi, dan kalau ada ayah pun kita boleh slow talk juga, passing bagikan pada pakcik-pakcik ini duduk depan kan, kamu ke anak-anak duduk belakang kan. Bukan soal human right tak, hak asasi manusia. Pakcik nak duduk depan, pakcik datang awal, saya datang awal, saya nak duduk depan, tu pulang lah. Tapi kalau anak-anak yang belum balik ini kan, yang dah memajlis, bagilah laluan pada atuk-atuk, pada pakcik-pakcik, kerana ada hikmah dia, iaitu ada ruang untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana berada pada saf depan dan juga saf yang kedua. Tapi dah atuk dan pakcik pun tak berapa nak usaha, asiklah. Kan? Asiklah, nak kata apa lagi. Kadang kita jangan marah pada anak-anak yang ambil ruang pada saf yang tua, yang kadang-kala tak ambil kisah pun. Sebab kita tak rasa sebagaimana tuan-tuan, contohlah kita baru melepasi 10 Muharram. Kan? Mungkin sebahagian orang dia tak nampak akan hadis Nabi tadi, siapa yang puasa pada 10 Muharram tu kan, diampuni dosa setahun yang lalu. Tak nampak. Kan? Dia tak nampak pasal nak kata apa dia, soal ilmu, soal keimanan, dia rasa selamba je, tak ada apa-apa yang hilang. Memanglah tidak ada apa yang hilang, tapi kalau kamu dapat rasa kan, dosa kamu itu dihapuskan sebanyak berapa kilogram, alangkah seronoknya kan. Tapi hanya orang yang beriman, orang yang ada kefahaman, orang yang ada kesedaran lah yang mengambil peluang yang terbuka luas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini beza. Kan? Salah tidak salah lah kan, orang tak puasa tak ada terbentang kan untuk mendapat keampunan, kerana hidup kita ni antara pahala dan dosa, mendapat pahala dan mendapat keampunan, sudah tentulah kita nak mendapatkan keampunan itu lebih utama daripada mendapatkan ganjaran pahala. Kan? Itu betul, yang betul. Pahala kita nak, tapi yang paling utama adalah keampunan. Justru dalam setiap gerakan solat kita, masa rokok pun ada kita baca Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Masa sujud pun kita baca istighfar, masa duduk antara dua sujud pun kita baca istighfar. Kan? Ya ke? Ada. Betul tak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini kan? Dan juga selepas tahiyat kita membaca bil qabri kan. Habis yang tu kita pun sambunglah dengan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu dan seumpamanya. Artinya kalau boleh dalam setiap ruang gerakan solat kita itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana itulah yang lebih utama untuk kita lakukan kan, dan sentiasa beristighfar. Jadi mudah-mudahan begitu. Benda-benda yang kadang-kadang simple saja, tapi oleh kerana simple inilah yang membezakan kita buat atas dasar ilmu dengan kita buat atas dasar
ikut-ikutan. Kan kita buat atas dasar ilmu ataupun kita buat atas dasar ikut-ikutan. Tepuk dada tanya selera, dah makan ke belum, nak makan apa, dan tepuk dada tanya iman kita nak ke mana. Kan? Kita nak ke mana dan kita nak jadi apa. Jadi saya kira sekadar itulah, mudah-mudahan perkongsian yang ringkas pada malam ini ada sedikit sebanyak lemah yang kurang itu daripada kelemahan, kekurangan diri saya mohon ampun dan maaf, dan kita sudahi dengan lafaz yang mulia. Dan sebelum itu seperti biasa, kepada siapa yang nak infak ataupun menyumbang kepada fisabilillah ini, sumbangan ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas-kelas pengajian di bawah kelolaan Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah disalurkan kepada akaun Bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sedikit sebanyak infak yang diberikan itu ada apa kita kata fixed depositnya sebagai pahala kubur nantilah. Baik, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan tasbih kafarah dalam suratul As. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz.